Memperkenalkan diri secara profesional. Contoh, nama saya Jacinta berasal dari Damansara, Kuala Lumpur. Saya berkelulusan lepasan SPM. Saya baru saja tamat sijil SPM pada bulan Dis 2019. Semasa dalam tempoh pembelajaran, saya mengikuti aliran dalam bidang sains tulen dan buat masa sekarang saya bekerja sebagai separuh masa di sebuah kedai farmasi. Saya hadir ke Temuduga kerana berminat untuk memohon jawatan ini. Saya memiliki kesungguhan dan komitmen yang sangat cemerlang dalam melakukan sesuatu tugasan. Saya percaya kemahiran ini akan membantu perjalanan saya sebagai seorang anggota polis jika diberi peluang, baru disusuli dengan latar belakang keluarga, semasa disuruh kenalkan diri, kawal tempoh kelajuan anda bercakap. Jangan bercakap terlalu laju atau terlalu perlahan. Biar yang sedang-sedang saja dan suara harus jelas. Ini bagi mengelakkan panel penemuduga terlepas beberapa poin penting yang anda sampaikan. Sebelum meninggalkan tempat temuduga, ucapkan terima kasih kepada mereka. Ini akan membuatkan panel rasa gembira. Contoh soalan famous, sumbangan kepada PDRM. Jika ditanya apa sumbangan yang awak boleh bagi kepada PDRM jika berhikmat nanti, contoh jawapan yang anda boleh bagi adalah, akan menjaga nama baik PDRM, kerja dengan penuh etika dan berintegriti, tidak terlibat dengan perkara yang boleh mencemarkan imej pasukan, tidak bersubahat dan bersekongkol dengan penjenayah, tidak akan mengambil rasuah. Menjalankan tugas dan amanah yang diberikan dengan penuh bertanggungjawab, tidak terlibat dengan penyalahgunaan dadah, membantu pasukan dalam menjaga keamanan dan ketenteraman awam, menyalurkan maklumat-maklumat yang boleh mengancam keselamatan negara, membantu pasukan dalam mencegah dan mengatasi masalah jenayah. Kenapa nak jadi polis? Soalan ni adalah soalan popular dalam temuduga lisan. Jika ditanya soalan ini dalam temuduga lisan, jangan jawab sebab awak minat, sebab nak bantu negara, nak bantu pasukan, nak pertahankan tanah air. Semua tu, jawapan cliche yang basi panel dengar. Saya syorkan awak jawab jawapan yang lebih kepada ekonomi dan tanggungjawab. Contohnya, Datuk Garis Miring Tuan, saya nak dapatkan kerja, ini kerana saya ingin membantu keluarga, saya nak baiki taraf hidup, mendapatkan kerja, tetap yang boleh menjamin masa depan saya. Kerana saya datang bukan dari keluarga yang senang, mempunyai adik dua YG ramai, mak ayah, hanya kerja kampung sahaja. Jika saya dipilih, sedikit sebanyak saya dapat mengubah nasib keluarga saya, memandangkan saya anak sulung dan mempunyai adik-adik yang ramai yang masih bersekolah yang memerlukan bantuan kewangan dari saya sebagai seorang abang, jika diberi peluang. Insya-Allah saya akan gunakan kesempatan ini untuk menggembirakan mak dan ayah saya kerana sayalah harapan mereka untuk membantu keluarga. Hafal nama pemimpin utama negara semasa dan bekas PM, CTH nama penuh PM, dia PM keberapa? Hafal nama penuh dan pangkat pemimpin tertinggi PDRM, CTH, KPN, T-KPN, XKPN, KP Negeri, senarai jumlah jabatan dalam PDRM. Ada 10 jabatan. Pilih satu dan tahu apa fungsinya. CTH, Jabatan Pengurusan isu-isu semasa dalam negara. CTH, pergolakan politik dan apa kesannya. Isu semasa dunia. CTH, isu COVID. Sebelum pergi interview, TGK dalam surat khabar online. Isu apa pada hari itu? CTH buka portal awani, bernama. Pilih seorang individu dalam PDRM yang boleh dijadikan idol. CTH, Dato' Ayub Khan Maidan Pichai Ketua Polis Johor, ambil tahu pengetahuan AM. Rajinkan membaca. CTH, berapa jumlah rakyat Malaysia? Pengetahuan asas agama, rukun Islam, iman. Pangkat dalam PDRM. Tips semasa temuduga, jangan senyap. Jika ditanya bercakap sebolehnya dan yakin. Jika tak tahu, jangan bagitahu tak tahu. Olah sebaiknya. Janji yakin. Jika ditanya tentang pendapat, terangkan apa pandangan anda tentang tajuk yang diberikan. Biar nampak idea bernas dan profesional. Gaya cakap perlu yakin. Body language, gaya tangan.
Pergerakan badan, kadang dua mainkan peranan untuk meyakinkan orang. Eye contact jangan lupa. Pandang mata panel. Jangan pandang tempat lain. Cakap jangan terlalu kuat. Cukup sekadar biasa dan suara king jelas dan lancar. Jika ditanya baru jawab. Jangan menyampuk giliran orang lain melainkan jika ditanya pendapat secara sukarela ataupun pandangan umum. Biasa calon akan masuk dalam 3-6 orang untuk satu sesi. Ambil idea semasa calon lain sedang bercakap. Dengar dan hayati. Setiap panel mempunyai penilaian berbeza. Jadi ini sebagai panduan asas sahaja untuk masuk interview. Semoga berjaya. Kalau boleh tolong share and subscribe channel saya.